Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma 'allimna al-kitab. Ya Allah, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah kita pada malam ni sekali lagi kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala beri kita nikmat sihat tubuh badan. Kita dapat hadir ke rumah Allah, menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala melapangkan waktu untuk kita. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu rahmat daripada Allah Ta'ala dan hamparan para malaikat Allah, sayap para malaikat Allah dihampar kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Suatu nutfah, suatu kelebihan yang tidak ada pada manusia yang duduk di lain selain daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, kita yang hadir pada malam ini, jangan kita lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, saya rakamkan ucapan terima kasih banyak-banyak di atas undangan jemputan untuk saya berkuliah di sini. Tidak lupa saya rakamkan ucapan terima kasih kepada pengusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, serta ahli Korea yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya baru perasan tajuk ni, rupanya tajuk mistik. Tajuk mistik. Rupanya ada information antara PA sini dengan PA saya. Mistik. Tak apa, insyaAllah. Baik. Apa yang kita mesti ingat? Kita manusia yang hidup di akhir zaman, kita kena ingat, atas dunia ni kita ada musuh. Musuh yang pertama kita, ya Iblis, aba wastakbara kana minal kafirin. Iblis yang engkar, yang tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS. Sombongnya Iblis, sebagaimana yang disebut Al-Quran, sehingga Iblis yang asalnya dari syurga dikeluarkan dari syurga ke bumi sebab sombong. Kita hari ni syurga belum tentu lagi,
neraka belum tentu lagi, tapi sombong dah dengan Allah Ta'ala. Cuba kita fikir. Iblis sombong, Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga. Kita manusia akhir zaman sombong dah dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita tak tahu lagi syurga ke neraka akhir kita lagi. Dan saya minta maaf banyak-banyak. Suara saya last minute jadi gini. Kalau awal tadi saya tunda dah. Tapi tengok dalam Facebook, Allahu Akbar, yepuh rata-riti dah. Geruk ting perkuliah Terenung, geruk ting kuliah Marang, habis seluruh dah puh. Jadi saya tebang juga marilah untuk memenuhi tuntutan ni. InsyaAllah saya cuba sampaikan yang terbaik pada malam ni. Walaupun suara tukar dengan Ramli Sarip. Tak apa dah. Serok-serok basah. Ramli Sarip teruk lagi. Tak apa. Mudah-mudahan hak mari malam ni, apa yang saya sampaikan faham. Walaupun serok, faham. InsyaAllah. Dan tajuk malam ni, sebagaimana disebut oleh apa ni pengurusi kita, mistik. Saya pilih lalu ni. Apa mistik? Cabaran, ujian, rintangan, musuh iblis yang amat dahsyat di akhir zaman. Itu tajuk dia. Cabaran, halangan, rintangan, ujian, iblis syaitan yang amat dahsyat di akhir zaman. Kalau zaman Nabi, iblis syaitan hanya ganggu untuk sesatkan manusia supaya manusia itu tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Sesat di akhir zaman, iblis syaitan ganggu. Hak Islam dah, suruh buang Islam. Hak ustaz dah, boleh jadi kufur. Lebih dahsyat, lebih teruk pada zaman Nabi. Sebab tu hari ni kita tak pelik. Ramai orang Islam, hak asalnya dalam perjuangan Islam, hak asalnya aling dah, hari ni habis babah. Ni sedang berlaku sekarang. Lebih dahsyat, lebih teruk dari zaman Nabi lagi. Lebih teruk, lebih dahsyat daripada zaman Nabi lagi. Sebab hari ni, di kalangan kita, ustaz-ustaz, lecturer, pensyarah, orang-orang intelektual, hari ni habis bahan tipu iblis syaitan. Sebab itulah ramai yang terbabas hari ni di akhir zaman tinggal Islam. Ni sedang dilanda umat Islam akhir zaman. Baik. Kita sebut salah satu dalil yang disebut dalam Quran, surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins illa liya'budun. Ya ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Rahman ayat 42. Maksudnya, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menebus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembusi keluar. Kamu tidak akan dapat menembusi keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Mana kamu mungkin dapat melarikan diri daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Ayat surah Ar-Rahman yang mana kita baca ni, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ayat ni nak khabar kepada kita, hak duduk atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalangan jin, di kalangan manusia, di kalangan iblis dan syaitan, tak ada satu pun boleh melepasi daripada langit
dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ni menjadi dalil kepada kita. Yang mana dalil ni kita faham. Kita makhluk yang Allah Taala jadikan atas muka bumi ni. Cuma kita terhijab. Iblis syaitan ni kita tak nak tengok dengan mata kasar. Kalau kita boleh tengok dengan mata kasar, pendek kata, ramai orang dapat surat sejik. Kalau mata zahir kita ni boleh tengok, pendek kata, malang pakai dak tubik rumah lah kita. Sebabnya iblis syaitan ni rupa dia huduh. Pernah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyerupai khinzir, dia menyerupai anjing, dia menyerupai kucing, serigala, kalajengking, lipang, ular. Ni antara jelmaan-jelmaan iblis syaitan. Tu hak kategori hak comel sikit. Pernah saya berdepan dalam bab ni nak khabar iblis syaitan ni. Ia iri hati pada manusia. Iblis syaitan iri hati manusia. Sebab manusia Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Dia diciptakan daripada api. Sebab tu dia tak bersujud kepada Adam. Dan dia iri hati. Manusia dicintakan dengan rupa parah yang comel, sempurna, syumuliyah. Lengkap cintaan manusia ni. Tu iblis syaitan dendang. Dendang dia sampai kiamat. Dan nak khabar rupa iblis syaitan ni. Pernah satu kes saya berobat. Seorang pesakit yang bawa meseng, hak cekar balok. Dia panggil dia sawar. Meseng tu lah. Hari tu kebetulan balok habis. Tak ada kerja buat. Dia pun dengan bakit dia tu, dia tengok satu pusu. Dia kata nak cari sabit. Dia tengok satu pusu. Dia lewa dengan bakit dia tu. Dia peracur pusu tu. Dia ingat pusu anak-anak ni sekadar pusu anak-anak. Sedangkan dalam kitab sebut lubang gua, lubang yang dalam pintu gua ada penempatan iblis syaitan jin. Jangan tebang kita buat main-main. Jadi rekas kita, seorang yang buat meseng apa ni balok ni, dia lewa dengan bakit dia tu, perata acur lebu pusu. Lepas dia selesai kerja tu, dia pergi ke kursi balok dia, tempat rumah dia rehat. On the spot jadi. Dia jadi kan? Jadi gitu. Dia jadi macam orang cekik tekok. Belalok mata. Patut tangan dia diketar. Lalu dilihat oleh kawan-kawan dia. Dia kata pelik ni. Penyakit pelik. Rekas kita dibawa orang lelaki ni ke pondok saya. Dia bawa ke pondok saya. Saya berobat, saya baca ayat ni. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bila kita baca ayat ni, iblis syaitan tu mai kat belakang. Dia buat kena, dia gitu. Allahu Akbar. Mujur jatuh aku. Kita pun kejut juga. Walaupun kita ni orang berobat orang, kejut juga. Nak royaknya rupa iblis tadi, hak wahah kepada saya tu, mulut dia rabik sini. Ni. Rabik sampai sini. Allahu Akbar sungguh. Mata dia noneng duduk sini. Lekat di orang mata seorang. Gelek. Allahu Akbar. Sebelah lagi, telok dalam, telok berlubang. Tak ada manik mata. Allahu Akbar. Sutir noneng, sutir telok. Buta. Dahi ni buruk, keduk, berulat. Bayangkanlah. Waktu je khas saya tu, keduk saya macam sakit jantung. Nak royaknya, saya ukur kan. Kalau aku tengok setara ning lah huduh iblis syaitan. Kalau orang luar tengok, tak tahu lagu mana. Tak cukup tanah lagi. Ning definisi yang kita kena faham. Kenapa iblis syaitan iri hati dengan manusia? Ni definisi yang kita kena faham. Kenapa iblis syaitan
dengki sangat-sangat dengan manusia. Sebab manusia mempunyai rupa parah yang cantik. Tu. Walaupun bukan macam Airul Aziz. Tapi iblis deki juga. Syaitan deki. Walaupun orang puang macam Nia Lofa. Iblis syaitan deki juga. Dia tahu manusia ni cantik. Inilah. Baik. Balik kepada tajuk kita. Kenapa akhir zaman sedahsyat-dahsyatnya, hebatnya iblis syaitan mencari ruang dan peluang untuk ganggu, untuk menyesatkan manusia. Tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada zaman kita sekarang. Contohnya yang penuh saya alami. Ni telefon. Zaman Nabi, walaupun tak ada telefon, iblis syaitan hanya masuk rasul. Hari ni di pondok saya, iblis syaitan guna telefon kita. Ia boleh type mesej WhatsApp. Baru ni ada satu kes. Orang lelaki yang nikah dua. Seorang lelaki yang nikah dua. Kalau dia mari ni tak apa lah. Dia dengar cerita dia. Takut dia mari. Dah kira dia mari korang ni. Orang lelaki yang nikah dua. Bini nombor satu dia, bini nombor dua dia. Tiba-tiba telefon dia tengah ngecah. Rumah dia banglo 2 tingkat. Telefon dia tengah ngecah tingkat 2. Tak ada orang seorang atas tu. Tiba-tiba siapa yang hantar WhatsApp ke bini muda dia, ajak gocok. Memang perang boh. Orang puan tak boleh. Madu sama madu ni, dia jadi racun. Dia perang. Tapi kalau madu lebah tak apa. Madu tak boleh main. Madu orang madu lelaki ni jangan. Dia perang gocok. Madu lebah tak apa. Telefon tengah ngecah tingkat 2. Tiba-tiba WhatsApp mesej siapa ke bini muda, ajak gocok. Siap ngadu domba, siap fitnah, siap kata maki hamu supaya serano. Bini muda tu, bila terima mesej ni, dia terus telefon ke tok lelaki dia. Abang, bapa bini nombor 1 abang kata saya sedap-sedap ni. Allah, kejut tok lelaki dia. Sebab apa tok lelaki dia kejut? Tok lelaki dia kata apa? Telefon tu duduk tingkat 2, tak ada orang naik seorang. Bini dia duduk bawah, dia perhati dia dari awal sampai akhir. Memang confirm bukan bini dia atau WhatsApp. Rupa-rupanya ada SIM yang disebut dalam kitab hadis Nabi 5 ekor jenis jin. Al-A'la, Zalnabo, Al-Maswah, Ad-Dasim dan selagi Al-Arab. Ni antara 5 jenis jin yang ganggu dalam rumah tangga manusia akhir zaman. Tujuan dia suruh cerah berai, suruh baloh, laga sama madu, baloh suami dengan isteri. Allahu Akbar. Inilah sedahsyat-dahsyatnya akhir zaman. Syaitan jin guna telefon manusia atau mesej. Allahu Akbar. Nak khabar, hak ni kita kena beringat. Kalau ada hak mari malam ni, hak bini 2, bini 3, ada dengan molek. Takut mau perang lagi. Takut mau gocoh. Biar kita kabur lalu ni. Iblis syaitan boleh guna telefon kita atau WhatsApp mesej. Dan dia boleh 2 guna. Ni pengalaman saya. Dia boleh guna nombor telefon direct kita ataupun dia guna kod negara. 0301 0203. Bukan nombor ekor dah. Kamu salah dah. Nombor kod negara untuk hantar mesej. Sebab apa saya kata gini? Saya pernah kena. Tengah minum NSKP. Waktu tu saya dengan tim pondok saya nak pergi berobat di Kampung Undang Bukit Payung. Waktu saya nak pergi ni, sebab apa? Seorang anak dara puang kerik sangat hilang masuk alam tu. Masuk alam jin. Jadi saya diminta hadir untuk selesai kes ni. Jadi tuan rumah sebelum perawat ustaz berobat ni, ya kat air dulu. Kita ni nak ra'i tuan rumah, minum air dulu. Dak berobat dulu. Tiba-tiba, bunyi telefon, WhatsApp mesej. Kita pun buka.
Welcome. Selamat datang. Kita lihat malam ni siapa yang kena. Allah. Jin ugut aku. Dia kata, welcome, selamat datang. Kita lihat malam ni siapa kena. Lepas dia hantar mesej tu, tepik dah. Wah. Rumah saya nak berobat. Sebab apa tepik? Anak dara dia yang kurung nak berobat saya tu, right dengan tiba-tiba. Daripada duduk dalam bilik, yang ayah dia kunci daripada luar, kunci tu hanya ada dengan ayah dia. Alasan. Yang kedua, tikar bilik tu, ikut luar, ayah dia mapuh dengan kayu 2 pak. Mak dia buka dah. Pintu tikar bilik tu. Ayah dia mapuh letang terus dengan kayu 2 pak. Maknanya, anak dia kurang bilik, kalau dia buka nyelok pun, dah tubik. Sebab ayah dia mapuh kat luar. Pintu utama, ayah dia kunci tu ayah dia pegang. Tiba-tiba, anak dara dia raib. Ni kejadian apa dah saya alami. Dahsyat akhir zaman. Bila kita pergi ke rumah dia, kita pergi buka pintu bilik, memang betul. Tengok kesang rumah dia, tak ada lubang boleh tubik. Pintu dah dimapuh dengan kayu 2 pak, paku mapuh. Dah tubik. Memang raib sungguh. Apa yang jadi? Saya dengan tim saya cari suluh atas pokok duku, suluh atas pokok manggis. Habis orang kampung cari, tak jumpa. Tiba-tiba Allah Ta'ala Maha Kaya, ya tok budak puang ni atas perabung, atas kuda perabung atas kuda bekal perabung. Maknanya kalau bekal perabung ni tinggi, bukan atas rumah. Yang mana saya pekong dengan laditan dengan beras, tak sampai ujung, tinggi. Ya tok puang tu atas-atas. Ya letak puang tu dalam keadaan pisah tu gini. Ya ugut saya. Musuluh aku jak. Bila saya suluh, ya jak pisah. Atas dada. Allahu Akbar. Ni akhir zaman. Manusia dinodai oleh iblis syaitan. Siapa tak boleh buat gitu? Siapa boleh buat gitu? Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya. Bila kita baca, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Kita baca ayat ni, apa yang jadi? Dia terbalik, pisah cabut daripada ujung kuda dia golek, kita sambut ujung atas. Tak ada bawah terus. Dah logiknya waktu tu atas stage dah pecah. Dia jatuh tu atas stage dah pecah. Tuhan Maha Kaya nak selamat dia. Logik akal dengan berat perempuan tu pecah atas stage. Kuda dah pecah. Kita sambut corang atas dalam keadaan selamat. Ni dahsyatnya kes yang membabitkan iblis syaitan akhir zaman. Dan termasuklah kes acak yang berlaku di Perak. Dia ada kategori masuk alam jin. Patut tanya pula, dah berapa Ustaz Peng dah pergi tolong cari acak? Berapa Ustaz Peng dah tolong ikhtiar pihak keluarga acak? Saya jawab gini, ilmu dalam perubatan ni salah kita pergi offer diri. Salah kita memandang-mandang, buat pandai-pandai nak berobat. Jangan. Itu bukan ajaran kita. Dia mesti keluarga dia nak jumpa saya, minta tolong dengan saya, baru saya boleh pergi. Kalau saya pergi offer diri itu salah. Syariat yang kita belajar, bab berobat, telaga tak cari timba. Timba kena cari telaga. Jadi, waris dia kena nak jumpa saya dulu, baru saya boleh pergi. Memang saya cek, acak memang berada di alam sana. Siapa sekarang hidup? Cuma terhijab. Sebab apa saya ada dalil, saya ada bukti. Dulu, waktu saya duduk di Fatani, rakang saya pernah hilang. Yang mana Allah Ta'ala buka dia di alam sana. Dia duduk di 4 tahun. 4 tahun duduk alam tu. Molek-molek ada tubik baru ni. Jumpa dengan saya. Tu kata, ni akhir zaman. Siapa yang tak pernah alami tak tahu. Tapi saya 20 tahun dah. 20 tahun terlibat dengan ni, macam-macam saya jumpa. Molek-molek ada jumpa baru ni. Jumpa mana? Dekat Gua Dabung. Siapa pernah pergi Dabung? Jalan tengah, gua ayam, gua ikan. Situ lah. Siapa pernah pergi Dabung? Jalan tengah, lain ni gua ayam, lain ni gua ikan.
Sekarang ni tempat tu digezet tempat pelancongan. Tempat pelancongan. Situlah saya jumpa dengan dia. Sihat boleh ada tubik ni. 4 tahun dua hari ni. Dan tidak mustahil acak akak tubik satu hari nanti. Ning akhir zaman. Yang kita kena sedar dahsyatnya tipu daya iblis syaitan. Yang kita kena ingat. Yang kedua, saya nak sebut ni, tolong beringat. Saya perhati daripada awal saya berubat sampai sekarang. Hari ni iblis syaitan dia cari orang kuat agama untuk merosokkan. Kaki arak, kaki judi, mak pay, orang bahai ketung, orang kaki tina, iblis syaitan tak ganggu dah. Sebab dia kata apa? And the gang aku dah. Kaki arak, kaki judi, hak maksiat, hak ni aku tak ganggu dah. Hak ni and the gang aku dah. Ia akan cari orang kuat agama. Ia akan cari orang kuat pergi sejid. Orang kuat pergi dengar. Orang kuat baca Quran. Hari ni di pondok saya tadi saya berubat kat 5 nakih. Tu saya kata suara tiba-tiba jadi gini. Tadi saya berubat boleh ada lagi. Tadi di pondok saya, pondok berapa Kuala Berang? Kuala Berang hak isteri hari ni. Pondok Mak Idang. Hari ni di Kuala Berang boleh katakan hampir 80 orang diganggu oleh iblis syaitan. Semuanya hafizah. Allahu Akbar. Bapa tak ganggu sekolah biasa ni? Kita jawab malam ni. Bapa tak ganggu sekolah biasa? Dia cari orang agama. Dia cari orang yang ngafal Quran. Hari ni dia penuh pondok saya ni. Mak ayah buat mari anak dia daripada pondok Kuala Berang diganggu histeria, disapuk iblis syaitan jin. Apa yang saya jumpa tadi? Iblis syaitan jin tu cakap, aku sakit hati manusia yang hafal Quran. Kerana manusia yang hafal Quran ni, api neraka tidak akan makan dia. Aku akan ganggu dia. Aku akan ganggu dia. Aku akan rosokkan dia. Orang yang hafal Quran. Astaghfirullahalazim. Ni akhir zaman. Di pondok saya tadi, ramai pelajar perempuan yang histeria diganggu oleh iblis jin syaitan sebab ngapal Quran. Ni dalil dahsyatnya akhir zaman. Sebab tu saya khabar iblis syaitan tak ganggu dah. Orang yang derak dia jalan. Hak mabuk air ketung, pe kuda tak ganggu dah. Dia tahu dah hak gitu mampu and the gang aku dah. Ni hak mai surah ni, hak kuat agama, hak kuat dengar. Hak ni dah dia ganggu. Allahu Akbar. Hak ni dahsyatnya akhir zaman. Kita kena sedar bahawasanya kita kena pakat-pakat jaga diri. Sebab semakin kuat kita dengan agama, semakin kuatlah ujian iblis syaitan ganggu kita. Allahu Akbar. Kita ingat ke kau ngaji kuat, kau iblis syaitan takut? Tak. Akhir zaman bukan gitu. Kau kuat ngaji Quran, kau kuat agama, kau kuat ujian. Kau berat mari. Pokok iblis syaitan nak ganggu kita, nak sesatkan kita. Jadi kita kena pakat-pakat beringat. Yang ketiga, nombor 2, iblis syaitan ganggu orang yang dekat dengan agama. Nombor 3, dahsyatnya akhir zaman. Hebatnya akhir zaman. Iblis syaitan masuk melalui perantaraan barang-barang yang kita miliki. Allahu Akbar. Hak ni tak nak mikir. Hak ni tak nak mikir. Benapa barang kita ada, dia masuk waktu. Contohnya, orang puang terima hadiah power ye wi cicing sebetul. Zaman dulu tak ada. Learning Allahu Akbar. No. Pergi beli kata panjang learning. Ada jual learning kata panjang. La ilaha illallah. Orang puang kena beringat ni. Ujian akhir zaman. Cicing yang dihadiahkan untuk kita menjadi asbab iblis syaitan ganggu kita. Bila mana pada cicing tu dia lesek minyak mati bunuh. Allahu Akbar. Dia lesek abu mayat.
dia rendam dalam minyak dagu sebelum je hadiah kita. Ni. Dulu tak ada nyakit gitu. Learning Allahu Akbar. Baru ni di pondok saya, pengantin baru wari hadiah kita. Kita kejut juga. Aku dah nikah. Apa wari hadiah aku? Rupanya pengantin baru ni dia suruh tengok hadiah dia. Ustaz, hadiah rawis saya waktu saya berkahwin, saya buka, saya dapati ada gunting dengan jarum dengan pisau dalam. Lepas saya buka, saya terus sakit. Allahu Akbar. Ni, hak terjadi pondok saya baru ni. Dengan barang boleh nyakit iblis syaitan. La haula wa la quwata illa billah. Kejut itu. Dah. Kita tahu dah pengantin tu baru nikah. Sebab kita pergi walimatul uruh dia. Tiba-tiba wari hadiah kita. Kita kejut juga. Aku bukan nikah. Wari hadiah. Rupa-rupanya suruh tengok hadiah tu. Kita buka hadiah dia. Ada jarum, ada gunting, ada pisau. Atas tu, balang kaca. Cawang ada satu set. Dengan piring dengan cawang. Bawah tu, tepi ada jak. Lepas tu ada pinggang. Rasa-rasanya, orang puan tahu tak pinggang mahal. Kenapa? Al-Kopa, Al-Korok. Dokti nak sebut aku. Al-Kopa, Al-Korok. Biasa orang pergi shopping ni tahu lah. Satu set tu, bernilai RM1,000 hadiah. Tapi di bawah tu, bawah pinggang aku ada jarum, ada gunting, ada pisau. Bila pengantin buka terus sakit. Saya buka hadiah tu di pondok saya. Rupa-rupanya ada sihir situ. Allahu Akbar. Ni teruknya cabaran kita ni. Yang seterusnya yang berlaku di pondok saya ni, tempat buka kereta. Nak tak apa baginya? Megang kereta, nyegelesek situ. Tuan kereta buka sakit. Sampai lupuh habis belah baru. Kita ingat kena stroke. Parkinson. Bukan. Cek darah molek. Tak ada darah tinggi. Cek pembuluh darah. Tekan darah molek. Tak ada stroke. Tak ada angin ahmad. Rupa-rupanya ada khianat. Perantaraan jin iblis syaitan. Ia dihantar dengan sesuatu, ia lesek dekat megang, dekat buka kereta tu. Allahu Akbar. Hamba Allah yang kena ni, bila buka kereta serebang bahu. Lepas serebang, ia jadi kebah. Kebah dok rasa benda macam orang lupuh. Ya Allah. Kita ruqyah dia. Waktu kita ruqyah, tangan dia keluar bisa. Tangan dia keluar bisa, lalah, lepas keluar bisa, tubik macam jarum, tajam, tubik macam abuk kaca. Lepas tu, dia jadi macam geting, biru ketu. Macam orang lekat getah. Kemah biru ketu. Allahu Akbar. Nak kabarnya nombor 3 ni. Bahayanya akhir zaman. Dahsyatnya kita akhir zaman. Diuji dengan mainan, tipu daya, muslihat iblis syaitan yang amat dahsyat. Tak ada zaman Nabi, ada zaman kita. Pernah berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia pergi jalan dengan Abi Dar. Dia pergi jalan dengan Abi Dar. Tengah Nabi jalan, tiba-tiba iblis syaitan duk ikut Nabi. Ni kisah Nabi dengan Abi Dar. Tengah Nabi bersukaria, duk seronok, lalu muka Nabi, wajah Nabi jadi masam, kerah. Yang asalnya Nabi senyum, Nabi suka, tapi berubah, Nabi jadi diam. Sebab apa Nabi diam? Allah Ta'ala buka pandangan Nabi kita, nampak iblis syaitan duduk main musim belakang Abi Dar, sahabat dia yang dia sayang. Abi Dar ni salah seorang sahabat yang Nabi cukup sayang. Apa kata Nabi? Ya Aba Dar, hal ta'awadta billahi min syarri syayatin. Wahai Abu Dar, aku tengok ada iblis syaitan duk main musim belakangmu, depan belakang.
Lalu Abidar kata, halil ya Rasulullah, adakah mu ada gok ya Rasulullah? Lalu Nabi tengok pada tubuh dia. Ya. Nabi kata, ya, ada juga iblis syaitan mari kat aku ni, nak ganggu aku. Baik, kesimpulan daripada hadis ni, setara Nabi tu diganggu lagi, hak maksum, hak sahih dah ahli syurga, masih diganggu lagi. Apa toh kita hari ni? Kita hari ni bukan maksum. Kita hari ni banyak dosa. Lebih-lebih lagi dah iblis syaitan ganggu kita. Sebab itulah cabaran ni kena ingat. Dan yang seterusnya, sebagaimana tajuk sebut ni, dahsyatnya akhir zaman. Apa tipu daya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tak ada zaman Nabi, ada zaman kita. Hari ni iblis syaitan masuk dalam badan orang lelaki supaya orang lelaki suka sama sejenis. Allahu Akbar. Hak ni saya takut akhir zaman. Dengar molek deh, saya ada bukti. Hari ni tak ada zaman Nabi, kecuali zaman Nabi Lut, kaum sejenis. Tapi kenapa ni akhir banyak kan? Tengok Malaysia kita, dah lesar lagi geng kunyit. Malu aku duduk Malaysia. Ingat dah dulu, geng kunyit dulu, senyap dah sekejap, tubik pula baru ni geng kunyit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa jadi ni? Saya baca hadis kenapa jadi ni? Terjadinya perkara ni. Inilah tipu daya iblis syaitan sehebat-hebatnya. Dia akan masuk daripada orang lelaki. Dia akan masuk daripada orang lelaki. Dia akan ganggu nafsu supaya suka kaum sejenis. Allahu Akbar. Hak ni paling banyak sekarang. Hebat iblis syaitan. Dia reka cari jalan untuk serang manusia, untuk sesak, untuk gugat manusia, supaya jadi ahli neraka Allah. Saya dulu ada mikir, waktu saya berobat awal, saya tak fikir ni. Tapi bila tercek hadis Nabi, tak jumpa dah. Akhir zaman. Rupa-rupanya iblis syaitan cari jalan kau ni. Dia masuk dalam diri manusia, sehingga kita jadi suka sama sejenis. Allahu Akbar. Baru ni ada seorang ustaz mai pondok saya yang minta tolong saya berobat dia, sebab dia juga suka sama sejenis. Allahu Akbar. Tepuk dahi aku ustaz ni. Duduk pergi usila hari-hari, setiap hari Jumaat. Duduk pergi dengar tok guru ngajar. Hebatnya iblis syaitan. Ustaz pun boleh kena penyakit ni. Suka kaum sejenis. Allahu Akbar. Ni, hak mai pondok saya baru ni. Sebab tu saya kata, tajuk mana ni? Dahsyat. Serangan iblis syaitan dahsyat. Tak ada zaman Nabi, ada zaman kita sekarang. Dia masuk dah hati. Hak kuat agama. Ustaz-ustaz, orang balik Mesir, balik Al-Azhar, pusing nafsu supaya suka pada kaum sejenis. Allahu Rabbi. Inilah kita kena sedar akhir zaman. Dahsyatnya tipu daya iblis syaitan. Hak kuat agama dah dia boleh pusing kot tu. Iblis syaitan ni pandai sejarum. Kalau dia tak mampu nak sekat kita semayang jemaah, dia akan cari kelemahan kita kat mana. Dia kata, aku dah ganggu si pulang ni, aku dah ganggu bab semayang. Memang dia kuat semayang, tapi aku boleh ganggu dia bab nafsu dia. Aku pusing biar dia suka sama sejenis. Ni penyakit ni bahaya akhir zaman. Kita sebut dalil mana ni? Sebab ni sedahsyat-dahsyatnya sebelum kiamat. Dan dalil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kiamat, Dajjal
Dajjal akan menguasai bumi orang Islam, bumi para nabi, bumi para rasul. Hari ini sedang terjadi sekarang di tanah Mekah kita. Sekarang ni di tanah Mekah kita, disko masuk Kelab malang ada dah. Artis-artis barat dia masuk dah. Sekarang di Mekah. Cumanya tak ada harang dah. Kalau Arab Saudi tu ada dah sekarang. Kenapa jadi gini? Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal akan masuk ke bumi tanah air orang Islam, kecuali tanah haram Mekah yang ada Kaabah. Hak tu je dia masuk. Baik, apa yang terjadi sekarang di Arab Saudi, disko, kelab malang, joget, artis telah ada. Sebab apa jadi gitu? Dengar molek. Sebabnya ialah kita telah hampir kepada kiamat. Itu adalah tanda 10 yang termasuk tanda besar hari kiamat. Kita ingat ke Dajjal ni jenis mata satu duduk sini? Bukan. Dajjal ni ialah mata dunia. Dajjal ni ialah mata maksiat, mata dosa. Itu Dajjal. Dosa, maksiat, dunia. Ni Dajjal. Kita dah ingat makhluk yang jenis mata satu tengah. Salah. Oleh itu beringat, kita orang Islam akhir zaman, walaupun Dajjal tidak sampai kepada kita lagi, tetapi hari ini tentera-tentera Dajjal mari dah. Dajjal dah apa lagi? Tentera-tentera Dajjal mari dah. Lidah Dajjal mari dah. Tengok tak lidah Dajjal cakap isu orang hina Nabi kita. Isu orang hina Nabi kita. Lidah Dajjal cakap apa? Ini isu apa? Dia kata isu dah. Sebut. Isu terperinci. Orang Islam jangan ambil hati. Tok ya jo. Isu hina Nabi. Isu terperinci. Orang Islam jangan ambil hati, jangan berasa hati. Dia cakap tu sebenarnya dia telah kufur. Sebabnya benci kepada mungkar, benci kepada maksiat paling kurang disebut wazalika adaful iman, selemah-lemah iman. Kalau imanmu boleh sabar lagi orang hina Nabi, bermakna mulah tentera-tentera Dajjal. Kerana apa? Membela maksiat. Tentera Dajjal ni dibela maksiat. Orang hina Nabi, bela lagi. Orang hina Rasul, bela lagi. Itulah tentera-tentera Dajjal. Dia akan membela maksiat. Kita tak sedar ini akhir zaman. Buat main-main je. Orang hina Nabi. Jangan. Maruah Islam, nilai Islam duduk pada Nabi Rasul kita. Tak ada Nabi kita, tak ada nilai Islam. Kerana Islam itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat main-main orang hina Nabi. Tak nampak sikit kesang dia. Inilah tentera Dajjal. Sebab apa jadi gini? Dengar molek. Sebab jadi gini, ni tajuk kita malam ni. Jarum perancangan hebatnya iblis syaitan di akhir zaman, dia guna habis kuasa Victoria. Iblis syaitan dia guna habis kuasa Victoria untuk gugak, untuk ganggu, untuk melemahkan orang Islam, dan matlamat dia nak manusia terjun neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan main-main. Dan yang seterusnya saya nak sebut ni. Kita tak nak kupas panjang sebab suara kau dah molek. Tapi insya-Allah saya janji saya akan ganti kuliah sini selagi. Tajuk kita akan special. Kita akan ganti mula. Cuma nak khabar yang seterusnya. Tak ada zaman Nabi, ada zaman kita sekarang. Dengar molek. Hak ni saya takut kau ni. Dah sedar. Dah sedar.
tipu daya iblis syaitan. Hebatnya akhir zaman, dahsyatnya dia ganggu kita. Melalui apa? Dengar boleh? Kita tak sedar bahawa ini. Hebatnya iblis syaitan dia ganggu melalui pemakanan. Allahu Akbar. Hari ni banyaknya perut kita masuk barang syubhah. Ni mainan akhir zaman iblis syaitan pada kita. Hari ni banyaknya kita makan produk yang ada gelatin babi. Contohnya hak tulis di Facebook Ali Cafe. Hak ni sahih yang ada gelatin babi, khinzir. Hari ni ramai orang Islam terjebak yang masuk dalam badan dia pemakanan yang berunsur daripada iblis syaitan. Kita ini suka sangat akhir zaman. Kalau pergi kedai kok, dinding kedai tu macam-macam ditukar ada. Tukar Ali, tukar Haji Samad, tu tak? Cappuccino, Ali Jaga, mujur tukar tebus sejik ya dong. Allah sakit sungguh. Kopi macam-macam kopi ni, tu tak? Ingat, kita tak marah nak minum kopi tu. Berhati. Iblis syaitan masuk melalui pemakanan akhir zaman. Hak ni jadi rosok kita. Hati jadi penuh sebab pemakanan. Banyak sangat produk-produk yang ada di pasaran hari ini, yang mana CJ halalnya telah dimanipulasi. Minta maaf, saya ada bukti. Saya dibenarkan melawat kilang-kilang. Orang lain tak masuk, tak masuk. Bila kita pergi, Allahu Akbar, kesiannya orang Islam ni. Si jihallah bayar. Walaupun produk tu haram daripada siang hari ni. Sebab itulah hari ni, jangan percaya 100% kepada JAKIM. Kerana mereka ni menjedalah, mengecok, memberi sijil halal. Sedangkan barang kita makan tidak halal. Inilah cukup saya sedih akhir zaman. Iblis syaitan masuk melalui pemakanan. Allahu Akbar. Sebab itulah hari ni orang puan yang ada anak-anak, orang puan yang ada anak-anak, jagalah pemakanan anak-anak. Sebabnya kayak kita soal, bapa anak aku tak dengar kata, bapa anak aku keras kepala, bapa anak aku ngaji benar. Ni jawapannya ada malam ni. Jawapannya ada malam ni. Bapa anak aku 10 orang komen habis. Kita pada cakap, bapa anak aku dah dengar sangat suatu tutup aurat. Ni kita jawab maling kerana pemakanan hati jadi gelap. Kita nak salahkan anak kita, sedangkan anak kita hari-hari duk makan makanan syubhah, makanan-makanan yang status halalnya tidak betul. Kerana produk-produk segera ini banyaknya sijil halal dibeli. Allahu Akbar. Nyakit ni mari kat kita pula. Ustaz, tolong wahai tahu Ustaz, anak saya ni lawang saya. Ustaz, tolong wahai tahu Ustaz, anak saya ngaji benar. Ustaz, tolong wahai tahu Ustaz, anak puan saya wahai derak, wahai ikut lelaki. Ustaz, tolong wahai tahu Ustaz, anak saya terlibat dengan kes juanan. Ini persoalan. Kenapa jadi gini? Kerana asbabnya pemakanan yang didalangi oleh iblis syaitan. Apabila dalam pemakanan itu ada perkara syubhah, ada perkara yang haram. Jadi pakak-pakak beringat ni antara hebatnya serangan iblis syaitan yang tak ada zaman Nabi, ada zaman kita sekarang. Jadi hak mana mari malam ni, laki puang, tua muda, kita pakak beringat. Kerana kita hidup akhir zaman dah. Bila kita hidup akhir zaman, ujian iblis syaitan ni dahsyat. Dia cari jalan kau ni. Dia nak pergi hadap depan, dia kalah. Dia serang kau pemakanan, dia serang kau nafsu. Inilah jarumnya di akhir zaman. InsyaAllah, saya kira sekadar tu dulu tazkirah untuk malam ni.
Kali ikut saya, panjang lagi saya nak tazkirah. Tapi suara tak ada. InsyaAllah panjang umur, kita ganti mula kuliah ni. Tapi mari belaka. InsyaAllah kita ganti mula kuliah ni, mari belaka. Saya akan terang detail satu persatu. Siapa yang duduk biar dinding, kena susu ratu. Lepas ni. Tajuk lepas ni. InsyaAllah pakat mari belaka, lepas ni. Saya ganti mula kuliah ni. InsyaAllah. Yang terakhir, saya nak sebut, cuba amal orang lelaki, orang perempuan, tua, muda. Lepas ni, cuba amal. Perbanyakkanlah baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung. A'udzubillahi samil alimi minasyaitanirrajim. Boleh belaka? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh? A'udzubillahi samil alimi minasyaitanirrajim. Boleh. Banyaklah baca. Kerana kita hari-hari kena berlindung daripada tipu daya iblis syaitan. Iblis syaitan tidak akan berhenti ganggu kita sampai kiamat. Ingat deh, iblis syaitan tidak akan berhenti ganggu kita sampai kiamat. Jadi kita jangan lala, jangan lara. Perbanyakkan baca a'udzubillahi syamil ali minasyaitanirrajim. Yang kedua, orang lelaki, orang perempuan, tua, muda, cuba amal ayat ke-9 surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni sekatan pendinding diri. Mudah-mudahan siapa yang amal ayat ni, tubuh badan dia Allah Ta'ala dinding, hijab, tidak diganggu oleh iblis syaitan. Yang ketiga, orang lelaki, orang perempuan, tua, muda, cuba amal hak Nabi amal, iaitu lazimkan istighfar 100 kali sehari. Cuba buat deh. Ni hadis sahih. Hadis yang disebut dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Nabi SAW beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Kita cuba ikut amalan Nabi. Start malam ni, duduk saja istighfar 100 kali sehari. InsyaAllah, barang siapa yang beristighfar 100 kali sehari, Allah Ta'ala padamkan duka cita daripada hati dia. Allah Ta'ala padamkan amarah pada hati dia. Allah Ta'ala padamkan hawa nafsu jahat pada hati dia. Allah Ta'ala padamkan tipu daya iblis syaitan pada hati dia. Amalah istighfar. Kerana istighfar itu menghapuskan dosa, menghapuskan penyakit pada hati. Yang seterusnya, orang lelaki, orang perempuan, tua, muda, cuba amal ayat 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Bunyi ayat pendek, tapi fadilat dia besar. Fadilatnya disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca naskah Al-Quran. Allahu Akbar. Baca Al-Ikhlas 3 kali, menyamai membaca senaskah Al-Quran. Besar fadilat dia. Tapi kita dah amal sekarang. Ambil baca ke ustaz 3 ku, tak ingin tahlil. Odoh. Dia baca 3 ku tak ingin tahlil je. Betul tak? Orang lelaki. Betul. Kebanyakan orang lelaki baca 3 ku, tak ingin tahlil. Tu imam wirid 3 ku, dia pun 3 ku juga. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin nas. Ini antara wirid yang dibaca dalam tahlil. Kenapa? Fadilatnya menyamai senaskah Al-Quran. Kena amal dah. Lepas ni perempuan, lelaki, tua, muda, amal 3 ku. Jangan tak ingin tahlil je baru baca. Duk saja dah baca. Tak ingin hangguk ku. Orang kata apa? 3 ku. Aku. Itu buku ku apa? Buku ku hangguk aku ku. Kita kena baca 3 ku. Jangan ku saja. Baik. Yang terakhir. Hal ni saya sebut dah tapi ulang je. Yang terakhir, baca ayat kursi wakah 9. Baca ayat kursi wakah dia 9. Berarti wakah wasa yang sempurna. Jangan berhenti ngaruk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard
Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Itu wakaf 9. Cuba amal dah. Kita baca go ayat kursi wirid lepas mayang. Lepas mayang baca. Lepas tu dah baca. Jadi amal lepas mayang je. Tak betul. Bacalah. Sebelum tidur baca ayat kursi dulu. Barulah baca doa. Bismikallahumma ahya wa amutu. Baca ayat kursi dulu. Barulah baca doa tidur. Minta selamat, minta Allah tak lindung. Ni kita dok mentang-mentang ayat kursi panjang sikit, dah baca lalu. Nak main baca ayat meja saja. Bacalah ayat kursi, biarlah panjang sikit pun fadilat dia lebih. Ni kita malah, betul tak? Kita orang Islam akhir zaman ni sebut ayat Quran yang panjang sikit, malah lalu. Lebih tekuk. Tapi kalau dia cakap kedai kopi, boleh ada pula sejam. Dia sembang kedai kopi, dia jadi golok maidan haji. Allahu Akbar. Tak jadi golok maidan haji, 2 jam nak pergi. Suruh baca kursi, lembek kok lalu. Baik, yang terakhir. Baik, yang terakhir, cuba amal baca ayat 7 Mubin, surah Yasin. Dalam surah Yasin, ada ayat 7 Mubin. Ambil mubin yang pertama, tiup kanan. Mubin yang kedua, tiup kiri. Mubin yang ketiga, tiup depan. Mubin yang keempat, tiup belakang. Mubin yang kelima, atas. Mubin yang keenam, bawah. Mubin yang ketujuh, letak atas hubung kepala, tiup sampai kaki. InsyaAllah Allah Ta'ala lindung dia dengan 7 anggota badan, 7 ayat Al-Fatihah, 7 hari dalam seminggu, 7 pintu syurga, semua 7. 7 mata angin, semua 7. Jadi cuba amal bacalah ayat 7 Mubin, surah Yasin untuk pagar diri. Cuba amal. InsyaAllah siapa yang baca dengan amalan ni, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tipu daya iblis syaitan jin yang jahat. Dan kita tahu dia musuh yang nyata kepada kita. Kita jangan turut dia, kita jangan ikut tipu daya dia. Siapa yang terikut dengan tipu daya iblis syaitan, maka dialah sahabat iblis syaitan. Jadi jangan ikut. Kita mesti lawan dia, sebab dia musuh kita yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. InsyaAllah saya kira sekadar dulu tazkirah untuk malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya terlupa, ada satu pengumuman untuk ahli jemaah surah Al-Hijrah seberang Takib. Malam ni saya ada bawa obat mata yang diformulirkan oleh almarhum Ustaz Muhtada Yusof. Siapa-siapa yang mata dia ada masalah, katarak, rabun jauh, rabun dekat, kecil manis naik mata, mata selaput, mata kena sarah, mata bahang kecil manis, masuk abuk welding, orang kerja kena abuk, mata dia yang mana ada genti yang putih, yang nak cuba ikhtiar dengan obat mata ni, boleh dapatkan obat mata ni dengan Saudara Anwar lepas mai syak lagi depan surah dengan harga RM20 sebotol. Membeli sambil menyumbang, kerana belian obat mata ni pitih tu kita akan salurkan kepada kompleks Darul Muhtadar Sungai Petani, yang mana sekarang ini dalam pembinaan masjid di kompleks Darul Muhtadar Sungai Petani, yang baru ni dihadiri oleh Ustaz Abdul Somad. Saya pergi baru ni, saya pergi sama dengan dia, Ustaz Abdul Somad pergi Sungai Petani di kompleks Darul Muhtadar. InsyaAllah
akan dibina masjid di situ. Jadi insya-Allah siapa yang beli obat mata ni dengan sendirinya menyumbang kepada kompleks Darul Muqtada, dan cubalah ikhtiar, kerana obat mata ni almarhum dulu dia belajar Mesir, Yaman, dia ambil perubatan Ibn Sina yang diekstrak daripada zafaran dengan 6 herba dari Yaman, diekstrak buat obat mata. Balik ke Malaysia tak sempat nak jual obat mata ni, pergi kuliah, pergi situ, pergi dakwah sini. Kebetulan dia nak pergi kuliah di Kuala Lumpur, aksiden di Perak. Allah Ta'ala kasih dia, Allah Ta'ala sayang dia, dia mati dah kemalangan di Perak. Jadi obat mata tu tak sempat nak jual. Malam ni saya tolong bagi keluarga dia, sebab isteri dia, anak dia 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun setengah, anak kecil. Jadi saya tolong keluarga dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada obat mata ni, pakai ikhtiar yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.